Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita berada di dalam bulan Ramadan pada kali ini, dan Allah Taala masih lagi memilih kita untuk bernyawa dan untuk kita sihat, serta memilih kita untuk melakukan amal ibadah kepadanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan yang pada hari ini sedang mengikuti live kita, rancangan yang kita adakan iaitu Tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada petang ni saya nak menyampaikan, berkongsi dengan tuan-tuan sekalian berkaitan dengan fadilat dan kelebihan bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah merupakan sayyidus syuhur, penghulu kepada segala bulan. Bulan kita ada sebanyak 12. Jadi daripada 12 tersebut, maka Ramadan adalah merupakan penghulu. Bila sebut kata penghulu ni, maka tak lain tak bukan dia adalah yang teristimewa, dia adalah merupakan yang terbaik. Jadi Ramadan adalah merupakan bulan yang terbaik, kerana Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya bulan yang penuh dengan keberkatan, dan juga Allah Taala menjadikan Ramadan adalah bulan yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama kita melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Jadi dalam kitab suci Allah ni ada banyak, kan, antaranya adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran, dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk para anbiya dan para nabi. Tetapi Al-Quran dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Ta'ala memilih Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka Ramadan, kerana itulah Ramadan adalah merupakan bulan menghulu kepada segala bulan, ketua kepada segala bulan. Kerana itulah Allah Ta'ala memilih Al-Quran yang merupakan kalamullah yang mulia diturunkan pada bulan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi bukan hanya sekadar itu, Al-Quran juga turun pada malam yang mulia, iaitu malam Al-Qadar. Allah Ta'ala menjadikan malam tersebut merupakan malam yang terbaik, di mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan pada Ramadan itu adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kira-kira balik, 1000 bulan ni jangka masa lebih kurang 82 tahun lebih. 82 tahun lebih. Maksudnya satu malam yang dimuliakan oleh Allah, nilai yang sangat tinggi, sehingga kan satu malam tempoh masanya lebih kurang kita kata 12 jam, tetapi nilainya 12 jam tersebut bersamaan dengan lebih daripada 82 tahun.
Jadi ini nilai pada malam tersebutnya Allah Ta'ala turunkan, Tuhan berikan kepada umat Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan, dan pada malam itu malam yang diturunkan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi antara fadilat dan juga kelebihan bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah untuk ibadah yang kita lakukan. Kalaulah kita buat satu ibadah sunat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala satu ibadah sunat itu bersamaan dengan satu ibadah wajib yang kita lakukan luar daripada Ramadan. Man tatawwa'a bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan satu ibadah sunat di dalam Ramadan, pahalanya menyamai dengan dia melakukan satu ibadah wajib luar daripada Ramadan. Maka kita kalau boleh jangan tinggal untuk solat rawatib. Solat rawatib lepas daripada semayang tu jangan tinggal. Noh, sebolehnya. Solat rawatib ni ada sebanyak 22 rakaat. Tuan-tuan catat noh, 22 rakaat. 22 rakaat tu di mana? 10 rakaat adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut. Ada baki lagi 12 itu sunat ghairu muakkad. Sunat yang kurang dituntut. Tapi kita buatlah pasal ganjaran dia besar. Nah, campur dua-dua tu sama dengan 12. Kita ambil dulu yang muakkad, ada 10. 10 ni sebaiknya, sebolehnya jangan tinggal. Yang pertama iaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ni, ini adalah antara sunat rawatib yang paling besar pahalanya. Sehingga kan Nabi sebut khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini siapa yang boleh solat 2 rakaat sebelum subuh, yakni sebelum fardu subuh lah, solat sunat fajar. Lepas terbit fajar masuk waktu subuh, kemudian sebelum semayang fardu subuh solat dulu 2 rakaat, solat rawatib sebelum subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, buat 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, yang ketiga 2 rakaat selepas zuhur. Yang keempat 2 rakaat selepas maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat selepas isyak. Dapat tak? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada 10 rakaat yang muakkad. Yang ghairu muakkad juga kalau boleh jangan tinggal. Nah, ghairu muakkad ada sebanyak 12, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau 2 rakaat sebelum zuhur, maksudnya zuhur sebelumnya tu ada 4 rakaat lah. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. Okey, itu yang pertama. Yang kedua 2 rakaat selepas zuhur. Bermaksud lepas zuhur ni ada 4 rakaat jugalah. Kan? Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar kita buat 2-2. Okey, jadi dah 8 dah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Jadi ada 12 rakaat yang ghairu muakkad. Campur yang tadi 10 rakaat yang muakkad bersamaan dengan 22 rakaat. Ini antaranya yang kita kalau boleh jangan tinggal, sebab Nabi sebut satu ibadah sunat yang kita buat dalam Ramadan pahalanya menyamai dengan satu ibadah wajib luar daripada Ramadan. Jadi seolah-olah macam kita semayang maghrib, kita semayang isyak, kita semayang subuh, pahala dia cukup besar. Rugilah kalau kita tinggal perkara ni, tawaran yang Tuhan tak berikan pada bulan-bulan yang lain, melainkan hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Antara lain ibadah sunat yang kita kena buat, solat tarawih. Tuan-tuan, solat tarawih kita pulun. Tak ada pada bulan-bulan yang lain, hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Dan solat tarawih sebolehnya, sebaiknya kalau kita dapat buat 20 rakaat. Pasal apa?
Sebab pertamanya tak ada pada bulan lain. Yang keduanya, kita ni kalau boleh sepanjang saat dalam Ramadan tu tak terlepas, nak kaut semua kita nak grab pahala. Setiap saat, setiap minit yang Tuhan bagi, nak grab pahala. Jadi semayanglah, biar banyak rakaat yang kita semayang itu baik, kerana kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan jangan duk kira moral dia, kan? Jadi sebab apa tarawih 20? Sebab tunggu moral. Jadi betul jugalah, moral tu betul jugalah, kan, sebagai pembakar semangat kita. Tapi jadikanlah yang akhirat itu adalah sebagai pembakar semangat kita. Moral ni betul jugalah, tapi takat dunia sahaja. Moral ni kita makan kenyang, lepas tu lapak balik lah, kan. Tapi tawaran Allah Ta'ala yang besar tu adalah pada hari akhirat. Maka niat kita kena bagi betul, betulkan niat kita, kita buat ibadat sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, barang siapa yang salat tarawih kemudian diakhiri dengan salat witir bersama-sama dengan imam. Ni salat tarawih diakhiri dengan salat witir bersama-sama dengan imam, maka pahalanya cukup besar, seolah-olah dia telah melakukan ibadah malam sepanjang malam. Ibadah malam, qiyamul lail sepanjang malam. Jadi betapa besarnya pahala yang Tuhan bagi. Kalau boleh kita tunggu selepas daripada solat tarawih, dengan terus balik, tunggu saat semayang witir dengan imam, tunggu saat imam balik baru kita balik. Maksudnya tunggu sampai habis wirid, sampai habis baca doa, baru kita balik. Ini di antara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada banyak lagi ibadah sunat lain. Salat tahajud, kita berzikir, baca Quran, kita berselawat. Ini semua adalah untuk tarbiyah kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, penting perkara ni. Kerana umat yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan umat yang nanti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang untuk mempertahankan Islam, kita berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kemenangan adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Contoh kita ambillah dalam perang Badar. Dalam perang Badar, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemenangan umat Islam ketika perang Badar, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kamu, hal keadaan kamu ketika tu dalam keadaan yang lemah. Allah yang bagi kemenangan. Pasal apa? Kerana takwanya umat Islam ketika tu, kerana ikhlasnya umat Islam ketika tu, lalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kisah-kisah yang lain yang Tuhan cerita dalam Al-Quranul Karim tentang kisah Talut dan juga Jalut. Talut diberikan kemenangan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi maksudnya kemenangan ni bukan hanya sekadar semata-mata dengan kekuatan fizikal kita, bukan dengan semata-mata kekuatan senjata kita, bukan dengan kekuatan strategi kita semata-mata, tetapi juga adalah yang paling penting adalah ruhi kita, iaitu bagaimanakah dalaman kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat penting bagi kita selaku umat Islam, terutamanya kita sebagai abna' harakah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ini baru yang pertama disebutkan oleh Nabi tentang ibadah sunat. Ada lagi satu yang disebutkan oleh baginda Nabi, sambungan daripada hadis yang saya bacakan tadi ni, tentang fadilat Ramadan, iaitu waman adda faridatan fih kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan satu ibadah wajib di dalam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan pahala baginya seolah-olah melakukan 70 kali ibadah wajib luar daripada Ramadan. Ini tuan-tuan antara perkara yang kita kena faham.
Ada di kalangan kita duk faham kata bila mana Ramadan, tarawih. Tarawih Ramadan. Dia duk pulun tarawih tu. Betul lah. Dia duk pulun qiyamul lail. Betul. Tak salah. Tetapi kita kena ingat ada lagi tawaran yang lebih besar daripada ibadah sunat tadi ni, iaitu ibadah wajib. Nabi sebut siapa-siapa yang melakukan satu ibadah wajib dalam Ramadan, pahalanya menyamai dengan 70 kali ibadah wajib luar daripada Ramadan. Bermaksud satu solat maghrib yang kita buat, pahalanya menyamai dengan 70 kali solat maghrib luar daripada Ramadan. 70 kali ni maksudnya kita kata 2 bulan 10 hari lah. 2 bulan 10 hari. Itu solat maghrib. Bayangkan sehari kita semayang 5 waktu sehari semalam. Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar 5 kali. Dan kelima-lima waktu ni kita buat dalam keadaan yang berjamaah, pahalanya menyamai seolah-olah macam kita sembahyang 2 bulan 10 hari. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ini hadis sahih, hadis sahih. Jadi maksudnya itu baru sehari. Kalau 2 hari kita salat fardu 5 waktu tu dalam keadaan yang berjamaah, pahalanya seolah-olah macam 4 bulan 20 hari. 4 bulan 20 hari. Kalau 3 hari, 3 hari bersamaan dengan 7 bulan. 7 bulan kan. Jadi bayangkan 3 hari bersamaan dengan 7 bulan. Kalau 30 hari bersamaan dengan 70 bulan. 70 bulan bersamaan berapa tahun? Bersamaan dengan lebih kurang 5 tahun. 5 tahun 10 bulan. Kita letaklah 6 tahun. Nak mudah cerita 6 tahun. Jadi seolah-olah ibadah yang kita lakukan tadi ni, ibadah wajib yang kita buat, pahalanya menyamai dengan tambahan umur kita ni 6 tahun. Kita buat hanya 30 hari, tapi nilainya macam kita melakukan ibadat selama lebih kurang 6 tahun. Betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalannya, antara solat maghrib dengan solat tarawih, mana lagi besar pahala dia? Maghrib ada lagi besar pahala dia. Tarawih besar juga pahala dia. Tapi satu ibadah sunat diberikan pahala sama dengan satu ibadah wajib. Tapi kalau satu ibadah wajib, pahalanya menyamai dengan 70 kali. Bermaksud maghrib, isyak lebih utama nak dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sunat tadi. Maka kerana itulah jangan kita abaikan ibadah-ibadah yang wajib. Bahkan ibadah wajib ni, pilihlah jalan macam manakah untuk kita menggandakan pahala. Sikit sahaja kita buat, tapi nilainya berbeza, digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Ini sifat seorang mukmin. Bila mana dia melihat tentang tawaran dan juga ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita dalam Ramadan, kita terliuk tengok bazar, kita pusing bazar. Di sana ada bazar Pendang, ada bazar Al-Ustaz, ada bazar, lepas tu di mana lagi, Kuala Kedah ada bazar. Jadi kadang-kadang ada sebahagian masyarakat tu dia susun siap dah tentang apa nak buka pada hari ni. Hari yang pertama nak buka lauk ayam masak madu, lepas tu hari yang kedua nak buka puasa, nak try rasa pula ayam panggang. Lepas tu yang ketiga pula dia nak try rasa cakotiau, lepas tu yang keempat pula disusun siap lauk penuh. Jadi rupa-rupanya dia tertarik dengan tawaran dunia, dia tertarik dengan bazar Ramadan. Kadang-kadang bila ditanya tentang Ramadan, dia kata Ustaz, nak jumpa lauk ni, nak jumpa masakan ni tak ada luar Ramadan ni, dalam Ramadan dia ada kan. Jadi betul lah apa yang disebut tu, tapi kita kena didik hati kita supaya kita ni terliuk. Orang Kedah terliuk kan, terliuk kita berasa berahi dengan tawaran
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita dari segi hal-hal keduniaan. Bukan salah tak makan tu. Boleh kalau kita nak makan sedap-sedap boleh. Tetapi ketahuilah bahawasanya jangan sampai kita terlupa akan tawaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala tentang tawaran untuk mendapatkan hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam Al-Quran bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan Ramadan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat zaman dahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Faham kita daripada sini bila mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman bermaksud di dalam kita taat kepada Allah, di dalam kita melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diletakkan tentang keimanan. Beriman macam mana? Iaitu ada perkara yang mana kita nampak dengan mata hati, tak nampak dengan mata zahir, tapi nampak dengan mata hati. Contohnya inilah bulan puasa ni, bila mana Allah Ta'ala mewajibkan untuk kita berpuasa, maka lihatlah tawaran Allah dengan mata hati kita, kan? Lihatlah tawaran Allah, apa yang diberikan sepanjang dalam bulan Ramadan menggunakan mata hati kita. Bukan kita melihat hanya sekadar dengan mata zahir. Mata hati kita, kita renung, kita tengok tawaran ibadah wajib besar, tawaran ibadah sunat besar, tawaran kita taja jamu makan buka puasa besar pahala dia, tawaran untuk kita bersedekah besar pahala dia. Jadi melihat dengan mata hati dan juga beriman dan yakin serta percaya dengan tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok dengan mata hati, tengok dengan mata zahir ni, maksudnya tengok dengan mata kepala, maksudnya benda yang zahir kita nampak. Kita pergi ke bazar Ramadan, nampak orang jual macam-macam, itu mata zahir nampak kan. Seronok. Tengok ada orang jual di bazar Aidilfitri, kita seronok tu mata zahir kita. Tetapi yang saya masukkan di sini, orang-orang yang beriman maka perlu melihat tentang sesuatu perkara yang diberikan oleh Allah, tawaran daripada Allah menggunakan mata hati, kerana itulah merupakan sifat orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala seru kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Bermaksud hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ayat ni turun ketika pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban turun ayat ni pada tahun kedua Hijrah. Bulan Ramadan diwajibkan umat Islam untuk berpuasa. Maka diwajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Kalau turun pada 2 Hijrah, maka sebelum ni Nabi puasa ke tak? Umat Islam puasa ke tak? Itu mungkin persoalan yang kalau orang tanya kan. Baik, jawapannya ya, Nabi juga berpuasa, umat Islam juga berpuasa, iaitu puasa yang mengikut kepada umat-umat zaman dahulu, puasa mengikut kepada ahli kitab. Jadi Nabi SAW berpuasa. Sebagai contoh, puasa Nabi pada bulan Muharram, bulan Muharram. Maka umat zaman dahulu, ahli kitab, mereka berpuasa pada bulan Muharram, 10 Muharram kan. Kemudian mereka berpuasa pada hari-hari yang tertentu. Jadi Nabi juga berpuasa. Kemudian bila mana turun ayat ni, bermaksud Nabi SAW menjadikan puasa Ramadan adalah merupakan puasa yang wajib, dan puasa yang selain daripada Ramadan adalah puasa-puasa yang sunat. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan banyak hikmah bila mana Allah Ta'ala wajibkan kita puasa. Kita ni selaku orang awam, kalau kata Tuhan tak wajibkan puasa, duk nampak harus dah kita nak puasa.
kan? Kita kadang-kadang nak puasa Isnin Khamis pun payah, kan? Kadang-kadang kita nak puasa yang sunat pun payah. Ramadan ni sebilah Tuhan bagi wajib, maka kita pun wajib kena buat. Tak buat dosa, kan? Jadi kita pun buat. Maka alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang selayak dan sepatutnya dalam tempoh setahun 12 bulan ada sikit masa yang kita peruntukkan untuk kita berpuasa. Seolah-olah Ramadan ni dia nak bersihkan badan kita dari segi fizikal kita. Zahir kita ni nak bersihkan dengan cara kita berpuasa 12 jam. Lebih kurang lah 12 jam. Siang terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi itu dari segi saintifiknya adalah sangat baik. Sehingga kajian-kajian yang dibuat, bila mana Islam mewajibkan umatnya, penganutnya untuk berpuasa pada sebulan sepanjang Ramadan, sebulan daripada 12 bulan, maka itulah merupakan waktu yang terbaik, itulah merupakan proses untuk pembersihan badan kita, amat-amat sesuai untuk kesihatan kita. Bahkan kita sebagai orang yang beriman, kita bukan hanya sekadar melihat kepada sains yang buat kajian, tetapi juga kita melihat kepada hikmah-hikmah yang begitu mendalam yang diberitahu oleh para ulama ataupun yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Jadi bila kita puasa, ia adalah sebagai satu tarbiyah kepada umat Islam. Dan kita kena ingat, puasa umat Islam ni bukan hanya sekadar tak makan tak minum, tetapi puasa bagi umat Islam, puasa bagi orang yang beriman ni adalah puasa tak makan tak minum, dan mesti kena puasa juga mata, puasa mulut, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki. Anggota-anggota kita juga kena berpuasa. Kenapa? Kerana inilah merupakan puasa yang sebenar yang dikehendaki oleh baginda Nabi SAW. Kalau hanya sekadar tak makan tak minum, maka sahlah puasanya, tapi pahalanya mungkin tak dapat. Mata tak dijaga, telinga tak dijaga, mulut tak dijaga. Mata melihat perkara-perkara yang mungkar, petang-petang pergi cuci mata dekat bazar Ramadan, na'udzubillah. Telinga dengar perkara yang lara, kan? Mulut duk buat fitnah, duk maki hamun. Tak cukup dengan mulut, tangan duk share dalam Facebook, dalam Instagram, dalam media sosial perkara-perkara yang tak sepatutnya, perkara fitnah. Maka apa yang dilakukan oleh tangan itu pengganti kepada mulut. Maka jaga-jaga mata yang tak puasa, telinga yang tak puasa, mulut yang tak puasa, tangan yang tak puasa. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, kam min saimin laisa lahu siyam, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa yang mana dia tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia, melainkan hanyalah sekadar lapar dan dahaga. Jadi maksudnya dia tak makan tak minum, puasanya sah, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak mendapat apa-apa pahala. Jadi hakikat yang kita nak puasa bagi orang-orang yang beriman adalah bila mana dia berpuasa bukan hanya sekadar tak makan tak minum, tetapi juga matanya berpuasa, telinganya berpuasa, mulutnya berpuasa, tangan kakinya juga berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita menggunakan tangan, kaki, mulut kita ni untuk kita menyebarkan dakwah, untuk kita menyebarkan Islam. Kalau sampai pada kita perkara-perkara yang kita ragu-ragu, mungkin perkara fitnah, mungkin perkara yang tak betul, maka jangan share. Jangan share, jangan sebar. Bukan hanya sekadar dalam Ramadan kita tak buat, dah. Walaupun selepas daripada ni, luar daripada Ramadan sekalipun, maka perkara tu kita tak boleh buat. Jangan buat. Ramadan adalah sebagai bulan tarbiyah. Maka luar daripada Ramadan juga kesan daripada
Allah Ta'ala terima ibadah dalam Ramadan, kita juga tak melakukan perkara-perkara yang mungkar tersebut. Contohnya ada rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Bukan hanya sekadar puasa tak makan tak minum, tetapi juga mata kita berpuasa, mulut berpuasa, telinga berpuasa, tangan kaki kita juga berpuasa. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat zaman dahulu. Bermaksud Allah Ta'ala wajibkan kita puasa, bukan kita sahaja wajib berpuasa, tetapi juga umat zaman dahulu juga mereka wajib berpuasa. Tapi puasa umat zaman dahulu berbeza dengan kita dah. Beza dari segi syariat. Matlamatnya sama, tapi syariat yang berbeza. Berbeza macam mana? Dalam sejarah kalau kita buka, kita lihat antara contoh-contoh yang Tuhan sebut dalam Al-Quranul Karim. Ada di kalangan umat zaman dahulu yang mana mereka ni berpuasa dengan cara tak bercakap. Puasanya adalah dengan cara tak bercakap. Kita ni umat Islam lah ni, umat zaman Nabi Muhammad berpuasa dengan cara tak makan tak minum. Cakap boleh kan? Umat zaman dahulu ada mereka yang Allah Ta'ala wajibkan, Tuhan berikan taklifan pada mereka berpuasa dengan cara tak bercakap. Senyap, tak bercakap dalam tempoh masa beberapa hari, 2 hari ataupun 3 hari. Ada di kalangan umat zaman dahulu yang mana mereka ni berpuasa, puasa dan tak buka-buka puasa. Bila puasa, siang dan malam. Siang malam berpuasa, tak makan, tak buka puasa. Kan? Jadi faham kita di sini bahawasanya umat zaman dahulu mereka juga diwajibkan puasa, tapi bentuk syariat yang berbeza. Jadi syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat zaman dahulu sesuai dengan umat zaman dulu lah, dan syariat yang ada di zaman kita pada hari ini sesuai dengan zaman kita pada hari ini, sehinggalah di akhir zaman, sehinggalah pada hari kiamat. Maka ini kesesuaian syariat, tetapi akidah yang sama. Semuanya berpuasa tadi ni adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Tuhan wajibkan kepada umat manusia untuk berpuasa. Dan juga apa kesan daripada puasa ni, ini yang paling penting. Kesan daripada berpuasa, iaitu Tuhan sebut dalam Al-Quran, sambungan daripada ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi perkataan la'alla ni maksudnya adalah satu harapan, satu harapan yang mana kita mampu untuk capai. La'alla berbeza dengan laita. Laita ni satu angan-angan yang kita mustahil untuk capai. Tapi la'alla ni satu harapan yang kita boleh capai. Tetapi perkataan la'alla ni kalau digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksudnya adalah pasti. Bukan lagi harapan, tapi pasti. Jadi bila Allah Ta'ala gunakan perkataan la'allakum tattaqun, maksudnya adalah pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya kesan daripada berpuasa tadi ini, hasil daripada itu kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tak bertakwa kepada Allah? Bila mana seseorang yang beriman, dia taat akan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia mengikut segala yang diwajibkan oleh Allah. Bukan hanya sekadar tak makan tak minum, tetapi juga matanya dijaga, mulutnya dijaga. Mata tak melihat perkara yang mungkar, perkara yang maksiat. Mulut tak buat fitnah, tidak batu api, tidak cerita aib orang. Telinga tak dengar perkara-perkara yang lara, tak suka pada perkara fitnah. Jadi semua ni diamalkan dan dilakukan sehingga menjadikan dia ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takat tu, dia juga menggandakan amal ibadah kepada Allah dengan berzikir, baca Al-Quran, dengan dia berselawat, dengan dia bersedekah, ziarah kepada orang-orang yang miskin, memberi sumbangan, derma. Jadi
segala amal ibadat yang dilakukan dalam Ramadan, maka menjadi satu perkara yang kebiasaan baginya, menjadi satu perkara yang dia amalkan berterusan, istiqamah walaupun selepas daripada Ramadan. Maka inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seseorang manusia ataupun hamba Allah itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan adalah semata-mata kerana Allah. Kita cuba bayangkan, kalau seseorang tu berpuasa, boleh tak kalau dia nak buka puasa seorang-seorang dalam bilik? Tidur dalam bilik, dia curi ayak ke, ambil ayak mana ke, dia minum? Boleh. Kunci pintu, bukan ada siapa tengok pun. Dia mandi dalam bilik ayak, dia minum ayak. Boleh tak? Boleh. Tapi adakah seorang beriman tu dia buat gitu? Dia tak buat. Walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada siapa pun yang tahu, walaupun tidak ada siapa pun yang melihat, maka dia, orang beriman tu, sekali-kali dia tak akan minum air daripada dalam bilik air. Dia tak akan makan dalam bilik seorang-seorang, walaupun tidak ada yang mengawasinya daripada CCTV ataupun orang lain. Kerana apa yang dia rasa dalam hati dia, dia kena berpuasa, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, bahkan dia tak boleh melakukan perkara-perkara mungkar kerana segala perbuatannya sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ni dia melahirkan seseorang tu maqam musyahadah. Dia sampai ke peringkat, maksudnya dia merasakan diri dia tu sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dipandang oleh Allah. Maka segala yang dia buat semuanya yang baik-baik, dan dia meninggalkan semua perkara-perkara yang mungkar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang terakhir iaitu ingin saya kongsikan di sini, hakikat sebenarnya bila mana kita berpuasa, maka badan kita ni semakin segar, bukan semakin lemah, kan, semakin segar. Cuma kadang-kadang kita yang layan diri kita, yang bila mana kita puasa kita berasa lemah. Kalau kita melihat kepada umat zaman dahulu, mereka berperang ketika mana pada bulan puasa, bahkan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, perang Badar. Perang Badar ni berlaku tahun kedua Hijrah. Tahun pertama umat Islam diwajibkan berpuasa, dan memang umat Islam yang pergi perang tu pun dalam keadaan berpuasa. Kalau ikutkan dari segi logik akal, lemah lah umat Islam perang dalam keadaan tak minum, tak makan. Tapi tak, umat Islam menang ketika tu. 313 orang umat Islam berlawan dengan 1000 kaum musyrikin, menang, tak kalah, kan? Tak cukup dengan tu, kita lihat juga pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan, bila mana umat Islam yang mereka keluar daripada bumi Madinah pergi ke Mekah ketika pada bulan Ramadan. Maka ketika itu umat Islam juga diberikan kemenangan, rasa gah, rasa hebat. Kaum musyrikin mereka tunduk dengan kehebatan umat Islam ketika itu. Ada satu perang yang berlaku selepas zaman Nabi SAW, perang Ain Jalut, juga yang berlaku di Jordan, juga berlaku pada bulan Ramadan. Maka umat Islam diberikan kemenangan. Jadi kita melihat sebenarnya hakikat bila mana Ramadan ni umat Islam makin kuat. Bukan hanya kuat dari segi keimanan, tetapi umat Islam juga kuat dari segi fizikal. Bermaksud kalau kita ada rasa lemah, kita rasa macam tak kuat, kita rasa macam tak larat,